Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, untuk kali ini Cikgu Azli akan mengajar masih lagi dalam bab 4, bab pembiakan. Kita akan masuk pada subtopik yang kelima, iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Sebelum ni dalam 4.4 kita belajar berkenaan dengan persenyawaan dan juga kehamilan. Anda telah dikenalkan kepada istilah-istilah seperti istilah fetus. Jadi bila masuk subtopik ni, bila dengar je fetus, dah tahu dah fetus tu apa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Wanita hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang, serta wanita hamil juga perlu menjaga kesihatannya dengan baik, untuk melahirkan bayi yang sihat. Jadi wanita hamil dia perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang. Selain daripada makan makanan yang berkhasiat dan seimbang, wanita hamil juga perlu jaga kesihatannya supaya kesihatannya berada dalam baik untuk melahirkan bayi yang sihat. Dari segi keperluan kalori, wanita hamil memerlukan jumlah kalori yang lebih tinggi berbanding dengan wanita yang tidak hamil. Ini dia. Sebagai contoh, untuk nutrien karbohidrat, wanita hamil memerlukan 11,592 kilojoule untuk karbohidrat. Manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 9,450 kilojoule karbohidrat. Jadi di situ kita boleh lihat keperluan kalori wanita hamil lebih tinggi berbanding keperluan kalori wanita tidak hamil. Begitu juga dengan protein. Wanita hamil 85 gram, wanita tidak hamil 39 gram. Kalsium, wanita hamil 1000 hingga 1500 mg. Wanita tidak hamil 400 hingga 500 mg sahaja. Vitamin A, wanita hamil memerlukan 900 mikrogram, manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 750 mikrogram. Ferrum pula, wanita hamil memerlukan 15 mg, manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 10 mg. Dan vitamin C, wanita hamil memerlukan 50 mg, manakala wanita tidak hamil hanya memerlukan 30 mg dalam sehari. Jadi daripada ke-6 nutrien yang cikgu telah sebut tadi, kita boleh perhatikan terdapat perbezaan yang ketara di antara keperluan kalori bagi wanita hamil dengan keperluan kalori bagi wanita tidak hamil. Berbeza. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Gizi wanita hamil perlu seimbang. Tadi benda sebut. Dan gizi wanita hamil ni perlu mengandungi lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus, ferrum dan serat. Setiap kelas makanan ini memainkan peranan yang penting bagi kesihatan ibu dan anak. Setiap kelas makanan ni, nutrien-nutrien yang cikgu sebut tadi tu, dia ada peranan masing-masing untuk kesihatan ibu dan kesihatan bayi. Yang pertama, nutrien yang pertama adalah serat. Serat. Jadi contoh makanan yang mengandungi serat seperti bijirin, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Apakah fungsi serat? Fungsi serat adalah untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Apabila wanita hamil mengalami masalah sembelit, wanita hamil cenderung untuk mendapat buasir, yang mana dia akan mendatangkan masalah kepada wanita hamil itu ketika proses kelahiran nanti. Itu yang pertama, serat. Yang kedua, ferrum. Ferrum ni, contoh makanan yang mengandungi ferrum: hati, daging merah dan juga ikan. Ni contoh.
Okey, apakah fungsi ferrum kepada ibu mengandung dan juga bayi? Okey. Fungsi ferrum adalah untuk pembentukan hemoglobin sel darah merah. Okey, pembentukan hemoglobin sel darah merah. Itu fungsi ferrum. Kerana apa? Kerana untuk mencegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Anemia ni penyakit kekurangan darah. Okey, jadi wanita hamil perlu mengambil makanan seperti hati, daging merah dan juga ikan, sebab di dalam contoh makanan yang cikgu sebut tadi terkandung ferrum. Okey, kenapa? Kerana ferrum ni berfungsi untuk membentuk hemoglobin sel darah merah supaya wanita hamil ni tidak menghidapi anemia, masalah kekurangan darah. Okey, seterusnya nutrien seterusnya ialah karbohidrat dan juga lemak. Okey, contoh makanan yang mengandungi karbohidrat dan juga lemak adalah nasi, roti, mentega dan juga keju. Okey, yang mana karbohidrat dan lemak ni berfungsi untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Okey, sebab wanita hamil ni dia mengalami pertambahan berat badan. Jadi dia memerlukan tenaga lah untuk membawa badan tu. Dan selain daripada tu, banyaklah kegunaan tenaga bagi wanita hamil. Jadi dia memerlukan jumlah kalori yang lebih tinggi untuk karbohidrat dan lemak, sebab dia memerlukan tenaga yang lebih. Okey. Nutrien yang seterusnya ialah vitamin C. Okey. Contoh makanan yang mengandungi vitamin C ialah seperti buah-buahan sitrus, masam-masam tu, jambu batu, kubis dan juga tomato. Apakah fungsi vitamin C kepada wanita hamil dan juga kepada fetus dalam uterus ibu tu? Okey, fungsi vitamin C adalah untuk menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil. Okey, maksudnya vitamin C ni untuk menyihatkan kulit kepada kulit siapa? Kulit fetus dan kulit wanita hamil. Serta vitamin C juga dapat mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Okey, vitamin C juga dapat mencegah wanita hamil daripada mendapat penyakit gusi berdarah. Okey, next. Asid folik. Okey, asid folik, contoh makanan yang mengandungi asid folik adalah seperti brokoli, seperti dalam gambar, bayam dan juga kacang tanah. Apakah fungsi asid folik kepada fetus dan juga pada ibu hamil? Okey, dia lebih kepada fetus. Asid folik ni penting untuk perkembangan sistem saraf fetus. Dalam gambar tunjuk otak kan. Dia lah. Okey, itu saraf utama. Okey. Fungsi asid folik adalah untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Okey, next. Protein. Okey, protein, contoh makanan yang mengandungi protein adalah seperti ayam, daging, ikan, susu dan keju. Apakah fungsi protein? Okey, protein ini penting untuk pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus. Okey, seperti dalam 4.4, subtopik 4.4, okey, kita boleh lihat perkembangan daripada zygote menjadi embrio, daripada embrio kepada fetus. Okey, dan perubahan-perubahan yang berlaku. Kita boleh nampak tumbuh tangan, tumbuh kaki, kan? Jadi nak tumbuh sel baru memerlukan nutrien protein. Okey. Next. Okey, kalsium dan juga fosforus. Okey, makanan yang mengandungi kalsium dan fosforus contohnya ialah ikan bilis, keju dan juga susu. Apakah fungsi kalsium dan fosforus? Okey, berfungsi untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Okey, maksudnya ibu hamil perlu ambil kalsium dan juga fosforus, okey, untuk tulang fetus, iaitu anak dia, dan juga untuk tulang dia dan juga gigi dia. Itu dia. Okey, wanita hamil juga tidak harus merokok, mengambil alkohol dan juga mengambil dadah. Ini harus dielakkan sekeras-kerasnya. Okey, kerana apa? Okey, contohnya apabila seorang wanita itu merokok,
bayi yang dilahirkan berkemungkinan akan bersaiz kecil. Risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi. Bayi yang dilahirkan berkemungkinan terencat akal dan cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang ataupun keguguran fetus mungkin berlaku. Jadi itu dah mudarat rokok kepada wanita hamil dan juga kepada fetus dalam kandungan dia. Okey. Minuman beralkohol. Seseorang ibu yang hamil tidak harus minum alkohol. Okey, tidak harus mengambil minuman yang beralkohol. Kerana apa? Bayi berkemungkinan menghidap sindrom alkohol fetus. Fetus berkemungkinan terencat dan fetus fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Okey. Ini akibat daripada ibu hamil mengambil minuman beralkohol. Okey. Dadah pula. Okey. Ibu yang hamil tidak sepatutnya mengambil dadah kerana dadah boleh menyebabkan fetus berkemungkinan cacat. Okey. Cacat macam-macam jenis cacat lah. Okey. Okey, ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus. Okey. Ini contoh gambar muka je lah. Okey, bayi yang dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala bersaiz kecil, terencat akal dan rupa paras yang cacat. Boleh nampak, boleh kesan rupa paras tu dia cacat. Okey. Kepentingan susu ibu. Okey. Bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan dalam bentuk pepejal. Okey, jadi bayi hanya bergantung kepada susu sebagai sumber nutrien mereka. Okey. Jadi kepentingan susu ibu ni sangat-sangat orang kata apa, dititik beratkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Kempen beri bayi susu ibu. Okey. Okey, susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Okey. Ada juga ibu yang tak nak susukan anak dia. Okey. Dia nak bagi susu formula, susu tin lah. Susu tepung tin tu dia bancuh-bancuh bawa dalam botol. Okey. Sebenarnya itu tak bagus. Patutnya dia bagi susu dia sendiri. Sebab apa? Susu ibu ni mengandungi segala keperluan makanan bayi. Dah komplit bagi susu ibu pun bayi tu dah okey. Tak payah lagi nak pergi cari Nestum ke apa ke, tak payah dah. Susu ibu saja pun dah cukup. Okey, susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. Ini dia. Macam sekarang ni heboh diperkatakan kita kena ambil vaksin untuk melawan penyakit untuk melawan virus COVID-19. Okey, jadi dalam badan ibu dah ada dah antibodi, ada dah sistem pertahanan untuk melawan sesetengah penyakit. Jadi apabila anak itu minum susu daripada badan ibu, secara tak langsung bayi itu mendapat juga antibodi yang telah terbina dalam badan ibu. Selain daripada itu, hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Bayi tak nangis bila duduk dekat dengan mak dia semasa menyusu tu. Okey, emosi bayi tu terjaga. Hubungan bayi dengan ibu juga menjadi lebih erat. Okey. Selain daripada itu, penghadaman bayi menjadi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Jaranglah. Jarang sangat kecuali ada masalah. Okey, masalah usus. Jika yang normal ni lahir-lahir minum susu ibu tak ada masalah nak cirit ke, nak muntah ke. Tapi kalau normal, okey, sistem penghadaman semua okey, tapi bagi susu formula tak tentu. Kadang-kadang bayi tu cirit, muntah. Tapi kalau bagi susu ibu tak ada masalah. Okey. Seterusnya, bayi hamil perlu menjaga kesihatannya dengan baik kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. Wanita hamil ni janganlah
fikir tentang diri je. Sepatutnya dia fikir juga tentang anak dalam kandungan dia. Sebab anak tu mempunyai hak untuk mendapat apa? Mendapat nutrien yang baik. Okey. Oleh itu, seseorang ibu haruslah memastikan bayi yang berada di dalam kandungan mendapat nutrien yang mencukupi dan mengelakkan diri daripada mengambil bahan-bahan yang boleh memudaratkan kesihatan ibu dan juga bayi. Okey. Jadi, dah habis dah subtopik yang kelima, iaitu subtopik kita tadi ya. Okey. Lepas ni kita akan masuk kepada kemandulan dan juga pencegahan kehamilan. Okey, sekian, terima kasih.